Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan kesempatan kepada kita untuk dapat sama-sama kita meneruskan lagi pengajian secara maya ini. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan meneruskan lagi pembacaan surah Al-Mulk, dan pada kali ini kita akan sambung ayat 6 sehinggalah ayat 10. Dan moga-moga ada manfaatnya di samping kita membaca, dan insya-Allah kita akan membincangkan juga hukum tajwid dan juga makna-makna ayat yang terkandung di dalam ayat-ayat yang kita bacakan nanti. InsyaAllah, marilah sama-sama kita meneruskan bacaan surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Baik, dalam ayat yang ke-6 ini, dari segi hukum tajwid, bagaimana cara kita nak mengenal hukum nun mati dan tanwin secara yang mudah. Dalam kaedah hukum tajwid ini, kalau nun mati dan tanwin, kita hanya perhatikan pada nun mati. Nun mati ni dia ada dua. Yang pertama, nun yang ada sukun di atas, dan yang kedua, nun yang tidak ada tanda sukun. Jadi kalau kita perhatikan dalam ayat itu ada nun yang di atasnya ada sukun, maka automatik dia akan jadi hukum izhar halqi. Tetapi sekiranya dalam ayat itu kita bertemu dengan nun yang tidak ada tanda sukun, maka kita kena perhatikan dulu huruf selepas nun tersebut. Sama ada hukum idgham ataupun hukum ikhfa. Jadi kita kena perhatikan pada huruf. Jadi untuk kita lebih mudah, kita hanya ingat huruf idgham. Huruf idgham ni ada dua bahagian. Idgham ma'al gunnah ada 4 huruf, ya, waw, mim, nun. Dan idgham bila gunnah ada 2 huruf, iaitu ra dan lam. Sekiranya huruf nun yang tidak ada baris bertemu selain daripada huruf-huruf yang disebutkan tadi, maka hukumnya ikhfa haqiqi. Sebab huruf ikhfa ada 15 huruf. Jadi itu kaedah yang mudah, yang paling cepat untuk kita nak kenal nun mati bagi hukum ikhfa, idgham dan juga izhar. Manakala nun yang di atasnya ada mim, maka hukumnya iqlab. Jadi khusus untuk iqlab sahaja. Begitu juga tanwin. Tanwin ni dia ada dua bahagian. Kalau tanwin yang mana atas bawah dia sama, fathatain sama, atas bawah sama, dan juga bentuk 69, dhammatain bentuk 69, maka yang ni khusus untuk hukum izhar halqi. Sekiranya tanwin atas bawahnya tak sama dan dhammatain bentuk 99, maka kita tengok dulu huruf selepas itu. Kalau huruf selepas itu adalah huruf idgham, maka namanya idgham ma'al gunnah atau bila gunnah. Tapi kalau tidak ada huruf idgham, maka dia akan jadi ikhfa. Jadi kita kena perhatikan dulu kalau tanwin yang tak sama atas bawah dia dan bentuk 99 untuk dhammatain. Dan satu lagi bagi iqlab, khusus untuk iqlab, kita perhatikan tanwin dia fathatain tu dia buat fathah dan mim. Dia ada mim kecil. Kasratain dia buat kasrah dan mim kecil. Dhammatain dia buat dhammah dan buat mim kecil.
Jadi kita perhatikan dalam ayat itu ada tak tanwin yang bentuk begitu. Kalau ada, maknanya itu adalah iqlab. Jadi mudah untuk kita nak mengenal. Begitu juga kalau mim mati. Mim mati kalau di atas mim tu ada sukun, automatik dia akan jadi izhar syafawi. Kalau mim yang tidak ada sukun, kita tengok selepas mim tu kalau ada huruf mim, itu namanya idgham mislain. Kalau selepas mim yang tidak ada sukun ada huruf ba, maka itu namanya ikhfa syafawi. Jadi itu yang cara yang paling cepat untuk kita nak kenal hukum tajwid. Begitu juga kalau hukum mat. Kalau hukum mat ni, kalau alif wawiyah, di atas alif tu ada tanda mat, wa ada tanda mat, ya ada tanda mat, selepas itu ada huruf hamzah, maka kita tengok hamzah tu kalau duduk dalam satu kalimah namanya mat wajib muttasil. Kalau hamzah tu duduk dalam kalimah yang kedua namanya mat jaiz munfasil. Begitulah cara yang paling mudah lah untuk kita nak mengenal hukum tajwid. Baik, dalam ayat yang ke-6 ini, kalau kita ikut step-step dia, kita ambil daripada nun mati dulu. Dalam ayat ni ada tak hukum ataupun huruf nun mati? Sama ada nun yang ada sukun atau tidak ada tanda sukun. Okay, dalam ayat ni kalau kita tengok tak ada nun. Okay, nun yang ada sukun dan nun yang tak ada sukun tak ada dalam ayat ni. Begitu juga tanwin. Tanwin pun tak ada dalam ayat ni. Okay, jadi kalau kita nak perhatikan dari segi hukum nun mati dan tanwin memang tak ada lah. Okay, kita tengok hukum mim mati. Mim mati pula, tengok di situ dia ada mim yang di atasnya ada sukun pada bi rabbihim. Jadi kalau nampak begitu maka kita dah tahu dah yang ni hukumnya izhar syafawi. Jadi boleh buat catatan sikit. Kemudian mim mati yang lain ada tak? Mim yang tidak ada sukun dalam ayat ni. Okey, tak ada. Kemudian kita tengok hukum mat pula. Ada tak alif wawiyah yang mana di atasnya ada tanda panjang? Pun tidak ada dalam ayat ni. Okey, jadi maksudnya mat jaiz, mat wajib tak ada. Yang ada dalam ayat ni iaitulah mat asli. Mat asli ni banyak. Iaitu pada walillazi kafaru azabu. Okey, itu adalah mat asli. Dan bagaimana nak mengenal ma'arili sukun? Ma'arili sukun dia berlaku di hujung kalimah, di hujung ayat, iaitu pada masir. Itu dia jadi hukum ma'aril lisukun. Baik, dan ra di hujung tu kita baca dia dengan nipis. Baik, kita ulang balik. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Baik, apa maksud ayat ini? وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ, disediakan azab neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Walillazina kafaru birabbihim, iaitu bagi orang-orang kafir yang kafir dengan Tuhan mereka, bagi mereka ni disediakan azab Jahannam. Okey, azab Jahannam tu azab api neraka. Wa bi'sal masir, maksudnya api neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wa bi'sal masir tu maksudnya seburuk-buruk tempat kembali. Itu maksud wa bi'sal masir. Baik, seterusnya ayat yang ke-7. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Baik, dalam ayat ini kita ambil ikut step-step dia. Yang pertama sekali kita ambil nun mati dulu. Baik, dalam ayat ni kita lihat nun mati sama ada yang ada sukun atau tidak ada tanda sukun. Ada tak dalam ayat ni?
Okey, kita tak jumpa. Yang kedua, kita ambil step yang kedua, tanwin pula. Kita tengok tanwin dalam ayat ni, bentuk dia bagaimana, adakah sama ataupun tidak sama. Okey, dalam ayat ni kita bertemu dengan syahiqan. Satu, tanwin dia tengok atas bawah dia sama atau tidak. Okey, atas bawah dia tak sama. Okey, tengok kedudukannya tak sama. Jadi kalau tanwin yang tak sama, maka dia akan jadi hukum sama ada idgham atau ikhfa. Jadi kita tak boleh tentu lagi. Kita tengok dulu huruf selepas tu. Tengok huruf selepas tanwin, kita jangan tengok alif tu. Kita tengok huruf waw. Jangan tengok alif tu. Tengok huruf waw. Waw termasuk dalam hukum idgham, iaitu idgham ma'al gunnah. Jadi kita dah tahu dah, yang ini hukumnya idgham ma'al gunnah. Jadi dengungnya dua harakat. Bagaimana kita nak dengung waw? Maka kita bulatkan bibir. Syahiqan wa, kita bulatkan bibir. Wahiyya tafur. Okey, kita tengok hukum mat pula. Step yang ketiga, hukum mat. Hukum mat di sini kita tengok. Okey, kita perhatikan huruf alif, waw ataupun ya yang di atasnya ada tanda mat. Okey, kita tengok dalam ayat ni ada berapa tempat. Okey, dalam ayat ni ada satu tempat, iaitu pada za. Tengok di situ dia ada alif, atas dia ada tanda mat. Okey, dalam kepala kita boleh set dah. Yang ni sama ada dia nak jadi mat jaiz atau mat wajib. Kita tengok lepas pada tu ada huruf hamzah. Okey, huruf hamzah. Huruf hamzah dia berada dalam satu kalimah atau dua kalimah. Iza ulqu. Jadi dua kalimah. Kalau dua kalimah, dia jadi mat apa? Mat jaiz munfasil. Okey, panjang mat jaiz munfasil ni 4 ataupun 5 harakat. Baik, cara nak mengenal mat jaiz yang paling mudah, tengok pada hamzah. Kalau ada alif, atas dia ada hamzah, ataupun bawah alif tu ada hamzah, ataupun di hadapan alif tu ada hamzah, maka itu namanya mat jaiz munfasil. Ini yang cara yang paling cepat lah. Okey, dalam ayat ni mat wajib tak ada. Okey, kalau kita tengok dalam ayat ni mat asli banyak lah. Mat asli pada ulqu fiha, fi tu mat asli, ha tu mat asli, sami'u mat asli, laha mat asli, syahi mat asli. Wahiyya tafur bila waqaf dia jadi mat arid lisukun. Di mat arid lisukun ni kebiasaannya kita panjang 6 harakat lah. Okey, ada boleh 2, 4 atau 6, jadi kita ambil 6 harakat. Dan ra di hujungnya kita baca dengan tebal. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Baik, apa maksud ayat ini? Idza ulqu fiha, masih lagi mengisahkan tentang api neraka. Iaitu apabila orang-orang kafir tadi ni, yang kafir dengan Tuhan, mereka ni dicampakkan. Iza ulqu tu maksudnya apabila mereka dicampakkan. Fiha tu padanya, iaitu dalam neraka tu. Apabila orang kafir ni dicampakkan masuk ke dalam neraka, sami'u laha, mereka mendengar suara jeritannya. Bila saja dimasukkan ke dalam neraka, terdengar suara jeritan orang yang ada dalam neraka tu, yang kena bakar tu. Syahiqan, suara jeritannya meraung-raung, sakit yang teramat. Wahiyya tafur, sedangkan neraka tu sedang menggelegak panasnya. Itu keadaan neraka. Apabila dicampakkan orang kafir masuk ke dalam neraka, mereka mendengar suara jeritan yang meraung-raung kesakitan, dan api neraka tu sedang menggelegak, membakar orang-orang kafir ini. Jadi itu keadaannya. Baik, ayat yang ke-7. Jadi kita ambil kalimah yang penting di sini, iaitu ulqu,
Iza ulqu maksudnya dicampakkan. Okey. Fiha tu padanya tu dalam neraka tu lah. Sami'u tu mendengar. Mendengar suara jeritan. Syahiqan meraung-raung. Tafur sedang menggelegak panas. Baik, ayat yang ke-8. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kita waqaf situ. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Okay, kita waqaf ya. Ada dua tempat yang kita waqaf tadi ni sebab nafas tak cukup, jadi lebih baik kita berhenti. Baik, saya ulang balik. Takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Okey, dalam ayat ni kita ikut step dia. Step yang pertama kita ambil nun mati dulu. Okay, dalam ayat ni ada tak nun mati yang di atasnya ada sukun dan tidak ada tanda sukun? Okay, cuba kita perhatikan dulu. Okay, nun mati dalam ayat ni tak ada. Kita tengok tanwin pula. Okay, tanwin dalam ayat ni ada berapa tempat? Tanwin pada faujun satu, kemudian nazir, yang tu waqaf tu kita tak bincang lah. Okay, dalam ayat ni ada satu pada faujun. Okay, faujun tu tengok dhammatain dia bentuk apa? Bentuk 99. Jadi dalam kaedah dia, kalau bentuk 99, maka kita perhatikan dulu huruf selepas tu. Dia sama ada jadi idgham ataupun ikhfa. Jadi tengok di situ dia ada huruf sin. Dia bukan huruf idgham. Baik, di situ dia ada huruf sin. Dia bukan huruf idgham. Maka di sini kita dah tahu dah, yang ini dia jadi hukum ikhfa haqiqi. Okey, jadi dengung dua harakat. Cara dengung dia iaitu kita renggangkan sedikit lidah. Faujun sa'alahum. Gitu cara dia. Okey, kemudian kita pergi step yang seterusnya iaitu hukum mad pula. Dalam ayat ni kita cari dulu huruf alif, huruf waw, huruf ya yang ada tanda mad. Kita tengok ada berapa tempat. Kullama satu iaitu pada alif yang ada tanda mad. Kemudian yang kedua pada khazanatuha. Okey, ada alif, ada tanda mad juga. Okey, kita tengok pula lepas pada tanda mad itu ada huruf hamzah. Jadi kalau ada huruf hamzah, automatik dia akan jadi mad jaiz atau mad wajib. Ingat itu nah. Dia akan jadi mad jaiz atau mad wajib. Jadi di sini kita tengok huruf hamzah duduk di atas alif. Jadi kalau hamzah duduk di atas alif, maka itu dinamakan dia mad jaiz munfasil. Jadi dia ada dua tempat tu mad jaiz. Okey, ada samalah. Jadi dua-dua tu namanya mad jaiz munfasil. Jadi itu saja cara yang mudah untuk kita nak mengenal hukum tajwid. Okey, kalau hukum mad asli memang banyaklah mad asli. Kalau hukum mad yang lain dalam ayat ni kita tak jumpalah. Okey, hukum mad silah tak ada, mad iwaq pun tak ada, mad lain kita tak jumpa. Cuma bila kita waqaf saja nazir tu, iaitu dia akan jadi hukum mad arif disukun dan ra tu kita nipiskan. Cuma dalam ayat ni kita tertinggal iaitu pada hukum mim mati. Okey, hukum mim mati tengok dalam ayat ni dia ada mim yang di atasnya ada sukun, iaitu pada sa'alahum alam ya'tikum. Jadi ada tiga tempat. Jadi di sini kalau kita tengok ada sukun, maka kita dah tahu dah yang ni namanya izhar syafawi. Jadi itu saja yang paling mudah untuk kita nak mengenal hukum-hukum tajwid.
takadu tamayyazu minal ghayz. Okey, satu lagi ustaz tertinggal, iaitu bila kita waqaf pada ghaid tu, okey, di sini dia akan jadi hukum madlid. Minal ghaid ni dia akan jadi hukum madlid. Madlid ni kalau kita waqaf baru dia jadi madlid, jadi panjang dia 24 atau 6 harkat. Tapi kalau kita sambung minal ghaizi kullama, kalau sambung dia jadi lin sahaja, dia jadi lembut sahaja. Jadi kalau kita waqaf baru dia dijadikan, baru dia nama madlin. Itu beza dia. Okey, di sini kita waqaf ni kita ambil 6 harkat lah. Minal ghaiz, 6 harkat. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Okey, situ kita waqaf 2 harkat sahaja. Sebab dia jadi mad jaiz. Kalau kita sambung dia jadi mad jaiz. Tapi bila kita waqaf dengan 2 harkat sahaja. Alam ya'tikum nadhir. Ra di hujung dia pastikan nipis. Baik, apa maksud dia? Takadu tamayyazu minal ghaiz. Maksudnya apa? Kedalamnya sekumpulan besar dari orang-orang kafir. Maksudnya iaitu hampir-hampir ia pecah berkecai-kecai kerana kuat marahnya. Kullama ulqiya fiha, tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya, faujun. Faujun ni sekumpulan besar dari orang kafir. Hampir-hampir nak pecah disebabkan kemarahannya. Faujun sa'alahum khazanatuha, bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada mereka. Sa'alahum khazanatuha. Sa'alahum ni maksudnya penjaga-penjaga neraka tu bertanya kepada ahli-ahli neraka ni. Khazanatuha, tidakkah kamu pernah didatangi seorang rasul? Alam ya'tikum nazir, tidakkah kamu pernah didatangi seorang rasul memberi ingatan dan amaran di dunia dahulu? Jadi penghuni neraka ni rasa pelik, rasa heran. Takkanlah masa hampa hidup di dunia dulu, takkanlah tak ada nabi ataupun alim ulama yang beri peringatan dan amaran kepada hampa tentang api neraka ini. Jadi penjaga neraka tu bertanya kepada penghuni neraka ni, takkanlah di dunia dulu tak ada orang bagi tahu tentang azab api neraka ini. Jadi dalam ayat ni disoal, penjaga neraka tu menyoal penghuni-penghuni yang dihumban masuk ke dalam neraka. Ayat seterusnya iaitu ayat yang ke-9. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Baik, ulang balik sekali lagi. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Dalam ayat ni kita tengok dari segi hukum tajwid dulu. Seperti biasalah kita ikut step-step. Yang pertama kita tengok nun mati dulu. Dalam ayat ni ada beberapa tempat nun yang ada sukun dan tidak ada sukun. Baik, kita jumpa pada min syai'in, min 1, in 2, antum 3.
Jadi ada 3 tempat yang mana pertama sekali nun yang tidak ada baris, min syai'in tu. Okey, kalau nun yang tidak ada baris, kita kena perhatikan huruf selepas tu. Kalau huruf selepas tu terdapat huruf shin, jadi huruf shin ni bukan huruf idgham. Jadi di sini dia jadi hukum ikhfa haqiqi. Yang kedua, in. Okey, in tu kalau nun di atasnya ada sukun, automatik dia jadi izhar. Okey, izhar halqi. Antum. Okey, nun yang tidak ada sukun, lepas tu ada huruf ta. Ta bukan huruf idgham. Jadi dia jadi huruf ikhfa. Jadi namanya di sini ikhfa haqiqi. Jadi itulah cara yang paling cepat. Kemudian tengok tanwin pula. Tanwin dalam ayat ni ada beberapa tempat. Okey, ada pada nazirun. Kemudian syai'in, dalalin. Okey, ada 3. Jadi tengok nazirun, tengok dhammatain dia bentuk 99. Jadi kalau bentuk 99, kita kena tengok huruf selepas tu. Huruf fa. Fa adakah dia huruf idgham? Dia bukan idgham. Jadi di sini dia jadi ikhfa haqiqi. Tengok pada syai'in pula. Syai'in tengok tanwin dia bentuk atas bawah dia sama. Jadi kalau sama, dia jadi hukum izhar halqi. Jadi tak perlu tengok huruf lepas tu dah. Tengok tanda tu pun kita dah boleh tahu dah. Tengok pada dhalalin. Okey, dhalalin tengok. Dia punya baris dia atas bawah dia tak sama. Okey, kalau atas bawah tak sama, kita kena tengok huruf lepas tu. Dia ada huruf kaf. Kaf adakah dia huruf idgham? Bukan huruf idgham. Jadi kaf adalah huruf ikhfa. Jadi namanya ikhfa haqiqi. Jadi mudah saja. Kemudian tengok pada hukum mim mati pula. Dalam ayat ni mim mati ada tak? Okey, mim mati maksudnya mim yang ada sukun dan tidak ada sukun. Okey, dalam ayat ni tidak ada mim mati ada satu, iaitu pada antum. Tengok mim yang ada sukun atas dia namanya izhar halqi. Izhar syafawi. Okay, tengok hukum mat pula. Kita tengok mat jaiz, mat wajib. Ada tak dalam ayat ni? Kita tengok alif atas dia ada tanda mat, ataupun wa ataupun ya. Jadi dalam ayat ni hanya ada pada ja'a tu saja. Okay, tengok lepas alif ada tanda mat tu ada huruf hamzah. Tapi hamzah di sini dia hanya duduk satu-satu tu saja. Dia tidak ada alif. Bukan macam mat jaiz tadi ni. Dia hamzah sahaja. Jadi kalau hamzah sahaja dan duduk dalam satu kalimah, maka namanya mat wajib muttasil. Panjang dia 4 ataupun 5 harakat. Okay, yang lain-lain tu kebanyakannya mat asli. Mat asli yang banyak. Kemudian diikuti mat lin. Mat lin dalam ayat ni pada syai'in tu. Mi syai'. Kalau kita waqaf situ, kita panjang 6 harakat sebab dia jadi mat lin. Okey, kabir bila waqaf dia jadi mat arid li sukun dan ra tu kita nipiskan. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Okey, jadi kita ikut dia punya potongan-potongan tempat-tempat waqaf tu untuk memudahkan kita baca dengan selesa. Baik, apa maksud ayat ini? Qalu bala. Jadi di sini ahli-ahli neraka tadi jawab balik persoalan yang ditanya oleh penjaga tu. Dia kata apa? Qalu bala. Mereka menjawab ada. Maksud bala di sini ada, bahkan. Jadi maksudnya adalah qad ja'ana nazirun. Sebenarnya telah datang kepada kami seorang rasul pemberi ingatan. Nazirun tu pemberi ingatan. Jadi ja'ana tu maksudnya rasul-rasul tu ada datang pada kami untuk memberi peringatan. Fakazzabna.
dan amaran, lalu kami dustakan. Fakadzabna tu, tapi kami dusta, kami tipu, kami tak dengar apa yang dia sampaikan. Wa qulna, dan kami katakan kepadanya, ma nazzalallahu min syai', Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Ma nazzalallah, nazzala tu maksudnya menurunkan, syai' sesuatu pun. Jadi mereka kata Allah tak turun sesuatu pun pada kami, tak ada satu pun. In antum illa fi dhalalin kabir, kamu wahai orang-orang yang mendakwa menjadi rasul hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. Jadi mereka ni mendustakan. Mereka kata kat rasul-rasul tu Allah tak turun apa pun kat hampa. Jadi hampa ni hanyalah mendustakan, hampa ni sesat belaka. Jadi itulah kata-kata penghuni neraka apabila rasul datang kepada mereka tapi mereka mendustakan. Okey. Baik, jadi dalam ayat ni yang perlu diambil ingatan kalimah bala tu. Okey, bala tu maksudnya ada ataupun bahkan. Okey, ja'ana maksudnya telah datang kepada kami. Nazirun, pemberi ingatan. Fakadzabna, tapi kami ni dusta. Itu. Kemudian ma nazzalallah, nazzala tu maksudnya menurunkan. Syai'in, sesuatu pun. In antum illa fi dhalalin kabir. Dhalalin kabir tu maksudnya kesesatan yang besar. Itu di antara makna-makna kalimah ni. Baik, dan ayat yang terakhir untuk kali ini iaitu ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dalam ayat ini sama juga kita ambil ikut step-step dia. Yang pertama sekali kita tengok nun mati dulu. Dalam ayat ni tidak ada hukum nun mati. Kita tengok tanwin pula. Tanwin dalam ayat ni pun tidak ada tanwin. Kita tengok mim mati pula. Mim mati dalam ayat ni pun tidak ada. Kita tengok hukum mat, adakah ada mat wajib atau mat jaiz. Kita perhatikan pada fi tu. Fi tu iaitu huruf ya yang mana di atasnya ada tanda panjang. Lepas pada tu ada huruf hamzah. Jadi hamzah dia alif, di atas dia ada hamzah. Jadi dalam kepala kita dah nampak dah, kalau ada alif, atas dia ada hamzah, maka dia jadi mat jaiz munfasil. Okey. Kemudian hukum yang lain dalam ayat ni ada hukum mat asli. Okey, mat asli banyaklah dalam ayat ni. Kemudian ada bila kita waqaf di sini dia jadi hukum mat aril li sukun, dan ra tu kita baca dia dengan nipis. Okey. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Okay, dalam ayat ni kita jumpa lagi pada lau tu. Lau tu dia jadi hukum lin. Lau tu dia jadi hukum lin. Kemudian dari segi sebutan huruf sad, asha. Okey, sad ni kita bunyi dia macam bunyi unggas. Sad ni umpama bunyi angsa. Asha bagi dia berdesir. Asha, dan huruf ha pula makhrajnya di tengah kerongkong. Jadi pastikan bunyi tu bagi tempat tempat makhraj dia. Asha ni hujung lidah ni, kepala lidah ni kita sentuh pada gusi. Ausha. Okey, itu sebutan huruf sad.
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Okay, dalam ayat ni kita lihat dari segi makna ayat pula. Waqalu dan mereka berkata. Maksudnya penghuni neraka tadi ni mereka berkata. Waqalu dan mereka berkata, lau kunna, kalaulah kami dulu ni, nasma'u, mendengar. Nasma' tu maksudnya kami dengar. Au naqilu ma, dan kami faham dan memahami. Ma kunna fi ashabis sa'ir, tentulah kami ni tak termasuk dalam golongan ahli-ahli neraka. Maksudnya mereka dah dengan nada yang menyesal. Bila dah dimasukkan dalam neraka, pada ketika itu mereka mengeluh, kalaulah dunia dulu ni kami dengar apa yang disampaikan, amaran, nasihat kami dengar, kami tak jadi ahli neraka ni, kami tak masuk dalam neraka ni. Tapi disebabkan kami ni kufur, kami ni mendustakan segala ajaran yang disampaikan, maka kami dicampakkan ke dalam neraka ini. Baik, dalam ayat ni yang pentingnya kita tengok dari segi istilah pada kalimah nasma'u. Nasma'u tu maksudnya kami mendengar. Naqilu, memahami. Kalaulah kami ni mendengar, kalaulah kami ni memahami. Ashabis sa'i ni maksudnya kalangan ahli neraka. Ashabis sa'i ni, okay, ahli-ahli neraka. Okay. Baik, alhamdulillah untuk kali ini kita membincangkan daripada ayat 6 sehinggalah ayat 10. Okay, surah Al-Mulk ini moga-moga ada manfaatnya. Dan insya-Allah kita akan ulang sekali lagi bacaan bermula daripada ayat 6 sehinggalah ayat 10 dan kita ikut bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Sekian. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.